Bab keterangan tentang sa'i di antara Safa dan Marwah adalah satu rukun yang mana tidak sah haji melainkan dengan mengerjakannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, yakni Urwah, daripada Aisyah. Qultu laha, qala, kata Urwah, saya berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, saya rasa seseorang yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah tidak mengapa. Qalat, kata Aisyah, kenapa? Saya berkata, yakni kata Urwah, kerana Allah Ta'ala berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, hingga ke akhir ayat. Faqalat, maka Aisyah berkata, ma atammallahu hajja mri'in wala umratahu, Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Sekiranya benar seperti mana katamu itu, nescaya firman Allah itu berbunyi, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, tidak mengapa, tidak berdosa kepadanya untuk tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Tahukah engkau tentang apakah ayat ini? Firman Allah ini, sesungguhnya ia innama kana dzalik, yakni firman Allah ini turun kerana Ansar dulunya semasa jahiliyah ihlal, yakni melaungkan ihlal untuk dua berhala yang terletak di tepi pantai, di tepi laut, dipanggil Isaf dan Nailah. Kemudian mereka datang, fayatufun bainas Safa wal Marwah, maka mereka bertawaf di antara Safa dan Marwah. Thumma yahliqun, kemudian mereka bercukur. Bila Islam datang, mereka tidak senang hati bertawaf di antara keduanya, yang bersa'ilah, kerana perbuatan yang mereka lakukan semasa jahiliyah dahulu. Qalat, kata Aisyah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, hingga ke akhirnya. Qalat, Aisyah berkata, tafu, maka mereka pun bertawaflah. Diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, katanya, ayahku menceritakan kepadaku, yakni Urwah, katanya, aku berkata kepada Aisyah, saya fikir tidak berdosa kepada saya untuk tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Qalat, kata Aisyah, kenapa? Saya berkata, kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, al-ayah, hingga ke akhir ayat. Faqalat, Aisyah berkata, kalau benarlah seperti apa yang engkau katakan itu, nescaya firman Allah itu berbunyi, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, sesungguhnya firman Allah ini diturunkan berhubung dengan beberapa orang Ansar yang mana mereka bila berihlal, mereka ihlal untuk mana semasa jahiliyah. Tidak halal kepada mereka bertawaf di antara Safa dan Marwah, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bila mereka datang bersama Nabi SAW untuk mengerjakan haji, mereka ingat peristiwa itu, atau zakaru dzalika lahu, mereka sebutkan peristiwa itu, perkara itu kepadanya, yakni kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, fala amri, maka sesungguhnya demi hidupku, Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Urwah bin Zubair, katanya, saya berkata kepada Aisyah, istri Nabi SAW, saya fikir tidak ada apa-apa kesalahan kepada seseorang yang tidak bertawaf. Tidak bertawaf maksudnya bersa'i di antara Safa dan Marwah. Wa ma ubali alla atuf, dan saya tak kisah kalau saya tidak bertawaf di antara keduanya. Qalat, kata Aisyah, bi'sa ma qul, buruk sekali pendapatnya. Wahai anak saudaraku,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertawaf, maksudnya bersa'i lah di sini, dan orang-orang Islam juga telah bertawaf. Fakanat sunnatan, ia telah menjadi sunnah, satu ketetapan. Wa inna makan, sebabnya ayat ini turun ialah kerana orang yang ihlal untuk manat tariyah yang terletak di Musallal, mereka tidak akan bertawaf di antara Safa dan Marwah. Bila Islam datang, kami bertanya Nabi SAW tentang perkara itu, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara, sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah ataupun melakukan umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, tidaklah berdosa kepadanya bertawaf, yakni bersa'i di antara keduanya. Sekiranya benar seperti mana yang engkau, seperti pendapat engkau itu, nescaya ayat ini begini, nescaya ayat ini begini bunyinya, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tidaklah berdosa kepadanya untuk tidak bertawaf, yang bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Zuhri berkata, saya menyebutkan perkara ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, fa'ajabahu dhalik. Dia berasa kagum dengan tafsiran Aisyah itu. Waqala, dan dia berkata, inilah ilmu yang sebenar-benarnya. Inilah ilmu sejati, inilah ilmu sejati. Walaqad sami'tu rijalan, sesungguhnya saya telah mendengar beberapa orang ahli ilmu mengatakan sebabnya orang yang tidak bertawaf, orang Arab yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah itu ialah kerana mereka berpendapat tawaf kita di antara dua batu ini, di antara dua batu berhala ini adalah termasuk dalam perkara ataupun ajaran jahiliyah. Wa qala akharun minal ansar, golongan yang lain pula dari kalangan Ansar mengatakan kita diperintahkan supaya bertawaf di Baitullah, kita tidak diperintahkan supaya bertawaf di antara Safa dan Marwah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, saya fikir ayat ini turun berhubung dengan mereka itu semua, berhubung dengan yang ini dan yang ini, kedua-duanya, kedua-dua golongan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada, ini sama tadi, Urwah bin Az-Zubair juga masuk seperti juga. Wa qala fil hadis, dalam ceritanya dia berkata lagi, falamma sa'alu Rasulullah, bila sahabat-sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu, mereka kata, wahai Rasulullah, kami merasa keberatan untuk bertawaf, ini untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman ini, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tawaf, yakni sa'i di antara keduanya. Oleh itu tidak ada sesiapa pun boleh meninggalkan tawaf, yakni sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Diriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair lagi bahawa Aisyah menceritakan kepadanya bahawa orang-orang Ansar sebelum mereka Islam, mereka dengan orang-orang Ghassan ihlal haji untuk manat, yang berhala manat. Fataharraju, maka mereka berasa keberatan, berasa bersalah untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah itu. Sedangkan itu adalah suatu ketetapan yang telah berlaku di kalangan nenek moyang mereka, iaitu orang yang ihram untuk manat, dia tidak boleh lagi bertawaf di antara Safa dan Marwah. Wa innahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya tentang perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mereka Islam. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan berhubung dengan perkara ini, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Begitulah seterusnya. Lagi pula gitulah juga keterangan bahawa sa'i itu tidak berulang. Ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Dia berkata Nabi SAW tidak Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya tidak bertawaf, yakni tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah kecuali sekali sahaja.
Gitulah. Kecuali dalam riwayat satu lagi tu satu tawaf saja, iaitu tawafnya yang pertama sahaja, tidak ada dah yang lain. Baiklah, kita tengok semula. Ini berkenaan dengan sa'i ni. Sa'i di antara Safa dan Marwah ni apa hukumnya? Dan hukum tu diambil daripada mana? Dipaham, diistinbatkan, ditarik daripada mana oleh ulama? Dan kenapa kebanyakan ulama mengatakan sekurang-kurangnya wajib? Paling tidak dia wajib. Kenapa? Mana dalil? Dalam bab ini, dalam bab. Dan dalam bab ini juga dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengelirukan seorang alim besar, iaitu Urwah bin Az-Zubair, menunjukkan bahawa Al-Quran itu tidak, walaupun mudah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kami telah permudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, fahal min muddakir, adakah orang yang nak dapat pengajaran? Walaupun mudah, kata mudah pun ia kena ngaji. Tidak kata mudah tu maknanya ikut suka. Nanti kita akan tengok apa masalahnya. Apa masalahnya kalau tidak mengaji. Setara orang alim besar macam Urwah ni, Urwah bin Az-Zubair ni, salah seorang orang alim besar di Madinah, dia pun keliru. Baiklah, kita tengok dulu Imam Nawawi sebut dalam syarah dia tu. Imam Nawawi sebut iaitu mazhab jumhur ulama dari kalangan sahabat kita dan orang-orang yang baik, ialah sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah salah satu rukun haji. Terjemah selalulah tak payah baca. Yang mana tidak sah haji itu melainkan dengannya. Ini tak boleh, tak jadi haji itu. Kena ada sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan tidak boleh dijabarkan, tidak boleh ditampung dengan bayar dam, dengan mengorbankan binatang, tak boleh, ataupun selainnya tak boleh, sebab dia rukun. Di antara ulama yang berpendapat begini ialah Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan ramai lagi yang lain. Walaupun yang tadi pun ada juga khilaf daripada mereka. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat yang masyhur daripada mereka. Sebahagian salaf mengatakan sa'i di antara Safa dan Marwah ini hanya tatawwu', sunat saja. Tak apa. Kalau tidak sa'i pun tak apa. Tidak kena bayar apa-apa. Tidak kena tampung dengan apa-apa, tak ada. Di antara yang berpendapat begitu ialah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i besar. Imam Ahmad juga ada dinukilkan salah satu pendapat dia lagu ni. Tapi pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad ialah ia rukun. Ada 3 pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Rukun, wajib saja, dan sunat, seperti dengan Atha. Abu Hanifah mengatakan wajib. Kalau seseorang meninggalkannya, dia derhaka. Tetapi dia boleh tampungkan dengan mengorbankan binatang ataupun bayar dam, dan hajinya sah. Adapun orang yang mengatakan rukun, hajinya tak sah. Tapi kalau ia wajib, wajib haji ni kalau meninggalkannya sah. Kalau ditampung lah, kena tampung. Dalil bagi jumhur ulama, ialah hadis yang kita baca. Di antaranya Aisyah menyebutkan Nabi SAW telah menentukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Akhir kita jumpa saat ni kan, kita baca ni, sanna Rasulullah SAW at-tawaf bainahuma. Nabi SAW telah menentukan sa'i di antara keduanya. Oleh itu tidak ada sesiapa pun boleh meninggalkan tawaf di antara Safa dan Marwah, itu tak boleh. Itu di antara dalil. Di antara dalil lagi iaitu Nabi SAW ni buat kerja haji, buat umrah banyak kali jugalah, seperti yang kita maklum dah. Tidak pernah dia tinggal sa'i di antara Safa dan Marwah ini. Di samping itu dia berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku
amal ibadat haji kamu dan umrah kamu. Ambil, kamu tengok aku buat lagu mana, kamu buat macam itulah. Sekiranya dia hanya sunat, dia tidak wajib, tentu ada ketika Nabi SAW tinggalkan. Ini tidak. Tak tinggal. Itulah dalilnya. Kemudian sa'i ni berapa kali sa'i? Hak masyru'nya yang disyariatkan ialah 1 kali saja sa'i. Bukan sekali ni pergi, sekali gitu, tidak. Sekumpulan dia itulah 7 kali pergi mari. Itu 3 kali. Hak afdalnya sa'i ni bila? Selepas daripada tawaf qudum. Tawaf qudum, tawaf mula-mula siapa itu? Lepas pada tawaf tu sa'i. Sa'i. Tetapi harus ditakhirkan sa'i ini hingga selepas tawaf ifadah. Yang ni tawaf rukun itu, selepas tawaf rukun pun boleh lagi, harus lagi. Tetapi afdalnya selepas tawaf qudum dikerjakan sa'i itu. Inilah kedudukan yang Imam Nawawi sebut dalam syarah dia. Kemudian kita tengok pula, ini kemuskilan ini. Boleh dikatakan hadis ini panjang, hak pendeknya pun, hak ringkas, hak terperinci semuanya ambil daripada Urwah bin Az-Zubair belaka ni. Sebab apa? Sebab Urwah adalah anak saudara kepada Aisyah. Rapatlah, mudah, menunjukkan orang yang mudah berapak dengan orang tu, seseorang tu dia lebih mudah dapat ilmu lah. Sebab dia anak saudara ni dia mahram kan, dia mana tak perlu bertudung, tak perlu jaga sangat lah seperti orang lain. Nak masuk dalam rumah ke apa, bebas. Bebas. Oleh sebab itulah ulama mengutamakan riwayat dia ni daripada riwayat orang lain kalau daripada Aisyah, sebab dia anak saudara. Lepas tu dia alim pula. Dalam bab ni, cerita ni oleh kerana berkait dengan dia pula, tafsiran Aisyah ni diketahui berkait dengan dia. Gini kata dia. Dia cerita dia lah, dia wayak pula kepada anak dia Hisham bin Urwah. Dia kata, saya berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, saya rasa seseorang tu kalau dia tidak tawaf di antara Safa dan Marwah pun tak apa, tak salah. Aisyah kata, apa? Dia cerita, saya pun kata, kerana Allah SWT berfirman, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Sesiapa yang ini tengok, ini cara Muslim. Baru ni anak sudah ayat dah. Muslim ni mula-mula dia bagi rekah dulu. Rekah ayat tak habis. Tapi bukan semua riwayat dia seterusnya tak habis. Ada hak habis. Sehingga kalau kita baca sampai akhir bab ni, ayat tu penuh disebut. Itu cara dia. Mula-mula dia sebut rekah. Dia sebut secara umum, lepas tu dia sebut latar belakang dia. Sehingga apabila kita habis bab tu, jelas kepada kita kedudukan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sesuatu bab. Itu cara dia dah. Aisyah pun kata, Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak bertawaf. Dia panggil tawaf, orang panggil juga sa'i tadi. Kita jangan kelirulah. Kalau dalam kitab hadis ni, tawaf ni dia guna juga untuk sa'i. Jangan kita keliru. Walaupun kalau dalam kitab fiqh sa'i lah, tak ada guna tawaf dah. Ni dia asal ni ada guna sa'i pun ada, guna tawaf pun ada. Hak banyaknya dia guna tawaf. Tawaf ni apa makna? Mana pergi mari. Dia kata Allah tidak menyempurnakan haji seseorang dan umrahnya. Seseorang yang tidak bertawaf yang ini bersa'i lah di antara Safa dan Marwah. Sekiranya benar seperti mana pendapat engkau itu, tentu ayat tu bunyi lagu ni. Ni tinggi fahaman dia. Tentu ayat itu berbunyi begini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Dia lagu bukan an yattawafa bihima. Ayat kita duduk baca-baca, fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Kalau nak supaya mu faham tu, yang ni tidak wajib, harus saja nak
bersa'i ni. Kalau tak bersa'i pun tak apa, harus saja. Dia ayat tu kena bunyi lagu ni, la junaha alaihi alla yattawafa bihima. Dia kena ada la sebutin. Tetapi jelasnya tidak ada. Tak ada begitu. Bila tak ada begitu, tak betul kamu faham. Tu halus tu. Tak nampak tu kalau kita tak mengaji, tak nampak. Dia pun ceritalah latar belakang. Apa yang ayat ni mari dalam bentuk tu sehingga mengelirukan anak saudara dia ni, orang alim dia pun keliru. Sebab apa? Dia ayatlah latar belakang. Iaitu puak-puak Ansar dia ihlal untuk dua berhala pada masa jahiliah dulu. Lepas tu bila ni rasa keberatan lah. Rasa keberatan. Ada seterusnya. Jadi sini cerita sini sepanjang yang kita baca saat ni ada dua. Puak-puak Ansar ni dia satu golongan Ansar, lepas tu Islam. Satu lagi puak-puak orang Mekah tu, lepas tu Islam. Puak-puak Ansar ni dia ihlal untuk mana? Berhala mana? Bila dia ihlal berhala mana, dia tak boleh dah untuk nak apa ni, sa'i di antara Safa dan Marwah. Tak boleh dah. Ni yang kita baca tadi, yang kita terjemah tadi, salah satu hadis ni. Puak-puak ni pula, puak-puak Mekah ni pula, lagu mana? Dia dulu pergi mari di antara Safa dan Marwah ni kerana di atas Safa dan Marwah ni ada dua berhala, Isaf dan Nailah. Isaf duduk atas ni Safa, Nailah tu duduk di atas Marwah. Berhala, dua berhala ni pergi mari tu, boleh pergi mari. Apabila Nabi SAW buat ni sa'i ni, dia berasa keberatan lah. Takut-takut jadi buat serupa dengan dia buat dulu. Dia berasa keberatan, takut-takut jadi serupa dengan dia buat dulu. Macam dia buat dulu. Cuma berhala tu sudah tak ada. Sebab tu dia berasa keberatan. Dia berasa bersalah kalau dia buat. Sebab dia sudah Islam dah. Kalau dulu tak apa lagi mari pun muka kafir. Ni apabila Islam lah mana? Adakah ada lagi unsur membesarkan berhala itu walaupun berhala itu sudah tidak ada? Dia berasa keberatan dan dia berasa bersalah nak bertawaf, nak bersa'i saja. Adapun hak satu golongan lagi, dia pegang dengan ayat lain, iaitu Ansar itu, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka bertawaf di Baitul Atiq. Dalam Quran sebut waktu saja. Tak ada sebut tawaf di antara Safa dan Marwah ni, tak ada sebut. Tawaf ni ada sebut bil Baitul Atiq. Satu. Lepas tu amalan nenek moyang mereka pun apabila sudah ihlal untuk mana, tak ada dah sa'i dengan Safa dan Marwah di dalam ibadat haji mereka. Apabila begitu dia berasa macam mana ni, agak lain. Ni ada dua pihak ni, dua golongan yang bermasalah. Masalah dia agak berbeza sikit. Tetapi untuk kedua-dua mereka ayat ini boleh digunakan. Sebab itulah kata siapa dia tu yang kita baca tadi, dia kata inilah ilmu yang sebenarnya, iaitu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Dia kata ahli ilmu berpendapat bahawa ayat ini turun fi haula wa haula, berhubung dengan hak ni dan hak ni, kedua-duanya boleh. Mana ayat ini nak menghilangkan perasaan berasa tak sedap tu, berasa tak sedap untuk nak bersa'i tadi. Jadi tidak mengapa, tidak mengapa kamu bertawaf di antara keduanya, sebab dia berasa bersalah. Tidak mengapa bertawaf di antara keduanya. Baiklah, kita kena tengok seperkara. Dia ada beberapa perkara di sini. Satu, Aisyah tegur Urwah, iaitu Urwah kata, kalau kita perhati ayat ni, faman hajjal baita aw i'tamara, sambungan kepada hal ni lah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak menjadi kesalahan kepadanya, tidak berdosa kepadanya untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah. Tak salah kalau dia nak bersa'i, tak salah. Tidak dosa kalau dia nak tawaf. Bermakna tidak berdosa ni, tidak berdosa saja, bukan makna mesti buat. Di situ kita tidak boleh faham mesti buat, hanya tak berdosa saja. Haruslah, maknanya harus kalau nak bersa'i itu, bukan suatu yang wajib. Itu dia dapat. Sekali tengok kan, ya Allah juga.
Sebab Allah SWT kata tidak salah, tidak berdosa dia bersa'i. Orang yang buat haji atau buat umrah tadi tidak salah kalau dia bersa'i. Tidak salah ni maknanya tak berdosa ni maknanya harus. Tapi di sini tidak memberi makna wajib. Apabila kata tak berdosa, tak berdosa, tidak memberi makna wajib. Sebab kita kata tak berdosa makan wudu, tak wajib kau makan wudu. Misalnya kita kata, apabila kita kata tak dosa, tidak berarti sebaliknya maknanya wajib. Macam mana kalau orang faham lagu tu wajib? Ni dia muskil tu. Sebab tu dia kata tak, paling tinggi ia menunjukkan harus saja. Bahkan kalau tidak sa'i pun tak apa. Ada pilihan ni sini. Ni pendapat dia. Aisyah kata tidak. Tak kena pendapat lagu. Ni sebab dari sudut bahasa tidak begitu. Kalau nafi dosa, nafi dosa di sini makna dinafikan dosa, tidak ada dosa kalau buat. Nafi dosa kalau buat, dia tidak memberi arti harus. Luah lagi daripada itu. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh. Itu makna nafi dosa. Tidak berdosa kalau buat. Boleh jadi benda tu wajib, boleh jadi benda tu sunat, boleh jadi benda tu harus, boleh jadi benda tu bahkan makruh sekalipun boleh jadi. Boleh termasuk dalam hak tu. Ni kena perhati molek ni, dia halus tu. Hak ni lah perbahasan dalam kitab usul ke apa dia bahas ni. Baru memberi makna harus. Ni Aisyah nak ayat. Kalau sekiranya nafi dosa ni, nafi dosa daripada tidak melakukan kerana meninggalkan. Ni kita faham. Tidak ada dosa kalau tidak buat, baru memberi makna harus. Kena perhati. Tidak dosa kalau tidak buat, tidak berdosa kalau dia tidak bertawaf, kalau dia tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kalau kata lagu tu, baru ia memberi makna harus. Ini kata Aisyah. Sepatutnya kalau ia memberi makna harus, Allah SWT kata alla yatawafa bihima, tidak berdosa kalau dia tidak tawaf. Kalau dia tidak tawaf, yakni nafi ism itu ala tark. Nafyul ismi ala tark itu memberi makna ibahah. Tetapi kalau nafyul ismi anil fi'li, alal fi'li, nafyul ismi alal fi'li itu tidak memberi makna harus. Boleh jadi ia memberi makna wajib, boleh jadi ia memberi makna harus, boleh jadi ia memberi makna makruh, boleh jadi. Kalau sekadar tu tak tentu lagi. Cuma kita tentukan wajib itu berdasarkan dalil yang lain. Yang kita kata wajib ataupun rukun tu berdasarkan dalil yang lain. Kalau semata-mata sekat tu la junaha alaihi an yatawafa, makna nafi dosa kalau buat. Nafi dosa kalau buat ni boleh luas lagi makna. Tetapi yang kita kata juga wajib ataupun rukun ni kok mana? Berdasarkan dalil yang lain. Dalil yang lain tu kok mana? Satunya hak anda sebut tadi lah, Imam Nawawi sebut, iaitu Nabi SAW buat kerja haji, buat umrah, sa'i semua. Lepas tu dia kata khudhu anni manasikakum. Satu. Yang kedua, dalil hak tadi, iaitu Allah SWT ni Nabi SAW telah menentukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Telah menentukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak boleh sesiapa meninggalkan sa'i di antara keduanya. Itu dalil lagi. Di antara dalil laginya, iaitu hadis yang lain, riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Daraqutni dan lain-lain, iaitu is'au, bersa'ilah kamu, fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya, Allah telah mewajibkan ke atas kamu bersa'i. Itu dalil hak lain, bukan hak ni. Kalau fala junaha alaihi an yatawafa bihima, tidak jelas lagi ia menunjukkan wajib. Boleh menunjukkan wajib, boleh menunjukkan sunat, boleh menunjukkan harus, bahkan boleh menunjukkan makruh sekalipun, boleh lagi. Yang kita kata wajib berdasarkan dalil yang lain. Itu satu jawapan. Jawapan yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata gini ni, dia adalah latar belakang dia.
Sebab tu yang kata lagu ni, dia berasa bersalah. Puak-puak ni dia berasa nak bersaing, dia berasa bersalah sebab dulu dia duk pergi mari kerana berhala. Jadi lepas pada ni duk pergi mari pun takut-takut, jadi ada juga unsur itu. Dia duk berasa bersalah, dia duk berasa berdosa ni kalau duk ni. Maka Allah SWT kata sebagai menjawab kemuskilan mereka, masalah yang dihadapi oleh mereka, tidak berdosa. Dia duk anggap dosa, dia duk anggap salah. Tidak salah untuk kamu pergi mari, tidak salah, sebab mereka anggap bersalah. Supaya gini, ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ni pun ada. Dia kata gini, seorang tu tinggal sembahyang Zuhur, tinggal sembahyang Zuhur, dia pun lepas asar dia tidak sembahyang Zuhur, dia tidak qada, sebab dia berasa bersalah. Dia berasa bersalah sembahyang lepas asar. Moga Nabi SAW larang kan sembahyang lepas asar, kira-kira je. Jadi dia tak sembahyang sebab dia berasa bersalah. Kita pun kata tak dosa, tak salah kalau kamu sembahyang, tak salah kalau kamu sembahyang pada masa ni. Sedangkan sembahyang tu sembahyang wajib kan. Sembahyang Zuhur hak dia tinggal tu adalah sembahyang wajib tu. Tidak salah. Kita kata tak salah kalau awak sembahyang pada masa ni. Tidak salah di situ bukan bermakna sembahyang Zuhur tu tidak wajib. Tidak wajib diqada. Bahkan sembahyang Zuhur tu wajib diqada. Kita kata tidak salah tu sebab dia berasa bersalah pada ketika tu. Bukan di sini menunjukkan sembahyang Zuhur tu tidak wajib, atau sembahyang Zuhur tu harus saja. Boleh kita tidak menunjukkan begitu. Sembahyang Zuhur tu tetap wajib berdasarkan dalil yang lain. Yang kita kata tidak salah, tak salah awak sembahyang pada masa ni. Yang kita kata tidak salah pasal dia berasa bersalah. Serupa juga di sini. Yang Allah SWT kata tidak salah dia bersa'i sebab dia berasa bersalah. Bukan Allah SWT nak ayat di sini sa'i tu apa ni, sunat ke ataupun harus ke. Bukan nak ayat tu. Ini nak menghilangkan kemuskilan mereka. Artinya nak faham Quran ni satu kena faham bahasa tadi. Maknanya kalau nafi dosa, nafi dosa atas perbuatan itu tidak semestinya tidak menunjukkan keharusan, tidak. Bahkan ia boleh jadi menunjukkan wajib benda tu, perbuatan itu. Macam sa'i di sini boleh jadi wajib, boleh jadi asalnya, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi belaka. Hak mesti menunjukkan makna harusnya kepada dia. Kalau selepas nafi dosa tadi, iaitu apa ni, tinggal kita tinggal, fala junaha alaihi alla yattawafa bihim. Tidak salah kalau dia tidak, bukan kalau dia melakukan, tetapi kalau dia tidak melakukan. Kalau kata lagu tu baru mesti memberi makna harus. Ini dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab. So kena faham. Yang kedua dia kena faham latar belakang. Ya Allah SWT kata gini ni untuk apa? Untuk menghilangkan kemuskilan dan tu. Bukan ayat sa'i ni harus ke gapo-gapo ke makruh ke ataupun sunat. Tidak nak ayat tu. Dia nak menghilangkan kemuskilan mereka. Ini ayat ni latar belakang dia. Apabila kita tahu latar belakang dia, barulah selesai. Sebab itulah Aisyah dia faham molek. Yang urwah ni dia tidak tahu latar belakang. Latar belakang itulah orang panggil sababun nuzul ataupun sya'nun nuzul bagi sesuatu ayat itu. Ataupun latar belakang turunnya ayat. Apa latar belakang? Ada kalanya ayat ni, ayat Quran ni kita tak tahu gapo pun, tak ada gapo pun, tak ada latar belakang dia. Kita boleh faham. Tapi ada kalanya kalau kita tak tahu latar belakang dia, kita tak boleh faham. Bahkan boleh jadi kita salah faham. Macam sini. Salah faham kalau tak tahu latar belakang. Bukan ayat ni saja, banyak lagi hak lain. Misalnya walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hak Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap, fa thamma wajhullah, di sebelah sana, di sana ada wajah Allah. Kalau kita pakai ayat tu kat zahirnya dah, maknanya bolehlah ke apa yang duk menghadap kiblat ni. Susah-susah menghadap kiblat, susah menghadap kiblat. Dia duk kemah sangat ni, duk betul dengan kompas lah macam-macam kiblat ni.
Semua masjid dalam dunia ni orang Islam menghadap kiblat apa-apa. Dah ayat tu ada. Bapa timur tu bukan hak Allah SWT ke? Tak ada kekuasaan Allah SWT ke? Kebesaran Allah SWT tak ada ke? Balik lain, balik selatan, balik utara, apa-apanya kita kata. Sekali kita tengok. Dan kalau kita kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat tu, buat ayat tu ada. Kalau ayat tu ada pun supaya hadis. Supaya hadis. Ni ada, ni ada. Sekurang-kurangnya kita kata apa-apanya. Ni mana boleh juga kalau nak menghadap kiblat. Boleh juga kalau tidak menghadap kiblat. Ke arah timur, ke arah mana-mana pun. Kalau kita nak guna akal. Boleh jadi sampai begitu orang itu berpendapat. Tetapi tak ada pula ulama faham lagu. Tak ada. Sepakat dah ni. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kena menghadap masjidil haram. Lepas tu tadi ayat tadi apa cerita? Lillahil masyriq wal maghrib. Hak tu lah kita. Kalau kita tak tahu latar belakang dia pening. Yang ulama ni tak ada khilaf. Semua menghadap kiblat belaka. Tahu belaka ayat tu. Apa pasal dia tahu? Sababun nuzul bagi ayat. Iaitu bila orang Islam ni mula menghadap kepada Baitul Maqdis kan. Mulanya selama 16 bulan duduk di Madinah menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala pun paling tukar falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan engkau, tukarkan engkau kepada kiblat yang engkau suka, yang kiblat kepada Kaabah. Tukar kepada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat-ayat tu turunlah. Puak-puak Yahudi, puak-puak munafikin ni pun timbullah. Apalah, kalau Allah SWT sudah tentu dah dulu tu buat menghadap kepada Baitul Maqdis tu perintah siapa? Perintah Allah SWT. Allah SWT kan. Lepas tu kalau Allah SWT ni maha mengetahui, dia ni maha bijak sana, apa dia tidak ayat dulu lagi menghadap pada Kaabah dulu lagi? Macam Tuhan ni jahil pula. Macam Tuhan ni tak tahu pula. Dia kritik. Tak sepatutnya. Ini sewenang-wenang kata dia. Sewenang-wenang. Apalah nampak kita tak setuju dengan dia, dia pusinglah ke lain. Alah ke Kaabah pula. Dia kata puak-puak ni. Maka turun ayat. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Gitu ayatnya. Hak Allah timur dan barat. Dulu kalau Allah SWT suruh sini, kita menghadap sebab dia suruh. Kalau dia suruh kita menghadap ke lain, kita ikut dia sebab hak dia belaka. Arah ni arah mana-mana. Mengikut dia. Yang kita buat kemudian ni mengikut perintah dia lah. Hak dulu yang kita menghadap kau tu sebab Allah SWT juga perintah. Bukan maknanya kita sewenang-wenang ikut suka masing-masing nak buat menghadap ke mana-mana. Boleh belaka. Tidak mana lagu tu. Ni antara dua tu. Dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, Allah SWT juga perintah. Sekarang ni tukar kepada Kaabah, Allah SWT juga perintah. Itu ya cerita ni. Hak Allah SWT berlaku. Orang lain tak ada hak. Dah dia tak ada suruh kot lain, kita buat lagu tu. Ni ceritanya latar belakang. Barulah jelas. Baru jelas. Banyak yang seumpama ini dalam Quran. Mana hak ni Urwah dia bukan sahabat. Hak sahabat keliru pun ada. Hak sahabat keliru. Misalnya dalam ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya dalam ayat. Tidak tidak menjadi kesalahan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus idza mattaqaw wa amanu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu. Tidak menjadi kesalahan ataupun dosa kepada orang-orang yang beriman dalam masalah makanan mereka. Hak mereka makan tu tak ada jadi kesalahan. Syaratnya bila mereka beriman, bila mereka bertakwa, tak apa, tak jadi salah. Sekali kita tengok ayat tu dah, asal orang tu beriman, juru baik dah, boleh makan belaka. Tak jadi kesalahan, tak dosa. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Dalam masalah makanan ni tidak dosa kepada orang yang beriman dan beramal soleh bila mereka bertakwa dan wa ahsanu mereka baik. Mana boleh makan belaka. Kalau nak kira zahir ayat tu,
Boleh makan belaka. Lepas tu ayat tu kedudukannya selepas daripada cerita arak ke apa? Cerita arak. Arak Allah SWT kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maknanya dia kata ni rijsun, kotor amalan syaitan. Arak ke apa ni? Judi ke apa ni semua. Lepas tu dia kata tak apa. Amalan syaitan. Seseolahnya sekali kita tengok lagu tu lah. Asalkan orang tu beriman, beramal soleh, bertakwa, tak apa dah lah. Nak makan gapo pun. Ya kalau gitu. Sahabat-sahabat duduk puasa, lagu mana sahabat-sahabat kita dulu? Dah ayat apa ni kemudian pula mari goni tak boleh. Lepas tu sahabat kita dulu lagu mana nak minum arak dulu mati dengan gitu. Ni latar belakang dia. Sahabat-sahabat duduk miskin lagu mana? Dah kita ni dapat hukum baru kan pula arak tak apa. Makan duk minum belaka lepas pada tu tak boleh. Dia pun puasa. Duk kata pupuk dia. Pala lagu mana sahabat-sahabat kita mati dah lagu mana? Dosa kalau lagu mana? Allah SWT mari tu ayat ni. Tidak dosa dia tu. Sebab apa? Hukum perintah hak haram gapo arak gapo tu tak ada lagi pada masa tu, tak dosa lah. Dia baik dah setakat tu. Setakat dia hidup tu dia hidup dengan baik, dengan bertakwa. Apa-apa yang dia makan kemudiannya diharamkan tidak berdosa kepada dia, bukan kepada kita kemudian ni, kepada dia. Itu latar belakang apa. Kalau kita tak faham hak tu, boleh jadilah semena-mena orang kata boleh dalam Quran boleh, ayat ni kata tak boleh, ayat ni kata boleh, dia kata. Sebab tu tak boleh. Dia kalau ngaji molek tak apa, selesai lah. Hak tadi kemuskilan sahabat tu. Sahabat tu muskil, lagu mana dosa lah, susah hati lah dia. Tak kira hak dulu, tak kira. Tak salah, tidak berdosa pun. Hak jadi salahnya kepada hak kemudian. Tu yang kedua. Banyak lagi hak lain. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Misalnya. Kalau kita perhati kepada wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Kalau kita baca ayat tu kan, maknanya minum arak ni boleh lah. Cuma dalam ayat tu Allah SWT kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan sembahyang kalau selagi mabuk, dalam keadaan mabuk. Maknanya kita mabuk boleh lagi kalau kita tidak nak sembahyang. Hak tak boleh tu kalau nak sembahyang dalam keadaan mabuk tak boleh. Maknanya kita minum arak sampai jadi mabuk boleh lagi. Hak tak bolehnya kita sembahyang dalam keadaan mabuk. Kalau kita boleh kawal diri kita sebelum pada kita sembahyang tu kita sudah hilang kemabukan kita tu, tak apa. Zahirnya kita sudah faham dah kita baca gapo dia, kita sudah faham. Zahirnya kan apa gitu kan? Tidak lagi. Hak ni dia ada latar belakang. Sebab ada sahabat-sahabat sebelum muktamad haram arak ni masih lagi minum arak. Abdurrahman bin Auf jamu rumah dia. Jamu minum arak. Lepas tu sampai masa sembahyang lagi sembahyang. Salah seorang sahabat jadi tu iman, baca kursi. Itulah tu ayat tadi tu. Ayat tadi tu berkenaan tu pada masa tidak diharamkan secara muktamad lagi, secara putus lagi. Pada masa tu tak haram secara putus lagi. Tu latar belakang dia. Nak ceritanya arak ni diharamkan secara peringkat-peringkat. Sejarah kita boleh tahulah sejarahnya. Lepas tu orang sembahyang dalam keadaan mabuk tu tak terima ke? Terima. Sebab apa? Sebab tidak muktamad lagi keharaman dia pada masa tu. Tapi setelah diharamkan secara muktamad, secara putus, tak boleh dah, tak boleh. Latar belakang dia kita boleh tahu sejarah perkembangan sembahyang di lagu mana. Pernah orang Islam di sembahyang dalam keadaan mabuk pun dan sembahyang tu dikira sah. Tak ada dalam hadis kata suruh diulang sembahyang semula pun. Tak ada. Ini bukan berkenaan dengan kita kemudian ni. Dah. Setelah hukum jelas dah. Tak, bukan gitu. Kalau kita perhati ni semua ni kan, banyaklah kalau anda tak mengaji hadis, Quran saja. Sebab itu tak lagi orang-orang tak saya pakai hadis ni jadi masalah. Akhir sekali cekik tekak dia. Quran pun tak saya pakai akhir sekali. Sebab apa tak jelas?
berkenaan dengan haji ni. Dalam Quran kata, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Bila kamu sudah selesai ibadah haji kamu, fadhkurullaha, kamu ingatlah kepada Allah, kamu sebutlah Allah, ka dzikrikum aba'akum, seperti kamu sebut nenek moyang kamu. Lagu mana? Atau kalau kita nak pakai ingat, seperti kamu ingat kepada nenek moyang kamu. Kalau kita nak pakai makna zikr itu dengan makna sebut, seperti kamu sebut nenek moyang kamu. Lagu mana? Lepas pada selesai buat kerja haji belaka, pakai duduk tafakur belaka, ingat kepada nenek moyang kita, gitu. Kau pakai sebut nenek moyang kita, tuk nenek kita gini, orang Malaysia. Tuk nenek demo orang mana? Tuk nenek kita orang ni asalnya. Gitu. Tak ada siapa pakai lagu tu. Sebab apa? Sebab dia tahu latar belakang. Kalau tak tahu latar belakang, punah selalu je. Mana boleh pakai? Sebut nenek moyang lagu mana? Dah Tuhan sendiri sebut, suruh seperti kamu sebut nenek moyang kamu. Bila kita sebut nenek moyang kita lagu mana? Payah tu. Nak sebut lagu mana? Nak sebut asal keturunan kita kok. Kita dia asalnya ada keturunan Arab kau, keturunan orang putih kau, keturunan kau gitu. Kau tu nenek kita mula duduk mana? Hak tu nak sebut. Payah. Cekek tekak dia. Kalau tak saya pakai hadis. Jawabnya kalau kita tengok dalam hadis jelas. Orang-orang kafir dulu lepas pada dia buat haji di Muzdalifah tu, dia berimpun situ, masing-masing duduk sebut kelebihan nenek moyang masing-masing. Orang ni, ni nenek moyang dia lebih gini, tu nenek dia istimewa gini. Masing-masing duduk sebut gitu. Allah SWT larang sebut tu. Tak ada makna dah sekarang ni. Situ kena sebut, ingat kepada Allah. Sebut nama Allah saja. Seperti mana dulu kamu duduk agama situ, kamu sebut nenek moyang kamu. Gitu. Baru kita faham. Kalau tidak tak boleh faham. Kalau tidak keliru. Ini banyak benar yang seumpama ini ni. Banyak benar. Apabila kita tahu latar belakang, baru nampak. Gini maksudnya. Termasuklah ayat ini. Ayat ini di antara yang sulit ni. Sulit. Sehingga Urwah sendiri pun keliru. Dia faham harus. Sedangkan nak memberi makna harus ini selepas tidak berdosa, tidak buat, baru memberi makna harus. Tidak berdosa, tidak tawaf, tidak bersa'i, baru memberi makna harus. Kalau tidak berdosa, bersa'i, itu tidak jelas memberi makna harus. Itu jawapan Aisyah dari segi bahasa. Kemudian dari segi latar belakang, ya Allah SWT waktu ayat ni lagu ni, sebab apa? Sebab mereka itu berasa berdosa. Apabila dia kata tidak berdosa, nak menghilangkan perasaan dia tu, hak tu saja. Dari segi kedudukan sa'i itu sendiri, wajib ke apa? Hak tu kita kena tengok dalil yang lain. Iaitu daripada amalan Nabi SAW. Macam mana yang dia buat, kita kena buat lagu tu. Inilah pentingnya kita faham sababun nuzul. Dan dia ada kaitan rapat dengan hadis. Tak boleh lari, tak boleh pisah. Tak boleh pisah dengan hadis. Quran tidak boleh dipisahkan daripada hadis. Kalau pisahkan daripada hadis, seperti puak-puak anti hadis itu, tak boleh. Dia boleh jadi sesat. Sesat barat lah orang kata. Bukan sekara je akan jadi sesatnya. Banyak akhir sekali Quran pun dia tinggal. Gitu kita boleh kata gitulah. Akhir sekali pas Quran pun tinggal. Dan hadis yang sahih dia tidak bercanggah dengan Quran. Tidak bercanggah dengan Quran. Tak boleh jawab lah ni puak-puak apa ni anti hadis ke apa nak pakai Quran saja tu. Boleh jadilah nak pakai Quran saja ni. Baik sangka lah, kalau atas dasar baik sangka kita kata dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham kerana mengaji tidak molek. Dia mengaji tidak molek. Itu atas dasar baik sangka lah. Kalau kita nak pergi hal lain lagi, banyak lah. Boleh, kalau kita nak kata dia ni
tidak kerana jahil, kita kata dia jahil tu lebih baik, lebih ringan daripada kita kata hak lain. Ringan, paling ringan dah tu, iaitu dia jahil, dia tidak erti, dia tidak mengaji molek, paling ringan. Kalau nak kata hak lain berat lagi, iaitu apa dia ada niat tak betul terhadap Islam. Dia ada niat dia sendiri tu, kalau dia faham molek bahawa Quran ni banyak perkara, banyak seperti kita sebut tadi lah, tak boleh faham, jadi keliru. Macam mana nak selesaikan? Tiba-tiba dia pisahkan hadis yang menjelaskan makna Quran itu, maknanya dia ada maksud tak baik terhadap Quran, terhadap Islam tu sendiri. Dia nak bawa orang Islam ni kepada suatu keadaan yang mana jadi kucak-kacir lah. Walaupun dia dakwa, dia kata tujuan balik kepada Quran saja, dia nak menyatu padukan. Apabila ikut hadis jadi tidak bersatu padu, dia kata sebab hadis lagu ni, hadis lagu ni. Dia tak faham saja sebenarnya, kalau tidak ada masalah. Kalau nak kira Quran, walillahil masyriq wal maghrib, orang ni semaya Allah ke timur menghadapnya, orang ni semaya Allah ke barat, orang ni semaya ke Allah ke utara, orang ni semaya Allah ke selatan. Ikutlah, apa ni? Tak bersatu juga. Ikut Quran satu ke? Dan bukan boleh belakang. Hak Allah SWT belakang arah mana-mana pun. Apa-apanya? Ke arah mana saja kita menghadap situ ada Allah. Apa-apanya? Dia boleh pergi situ. Kalau tak pakai hadis. Pakai hadis lah yang jadi satu menghadap pada Kaabah tu. Mana tidak bersatunya? Kalau pakai Quran saja, tidak pakai hadis, hak tu yang jadi pecah belah. Dia tidak faham. Dia tidak faham. Kalau dia faham, dia kata juga lagu tu. Sebab tu kita kata dia ada maksud tak baik terhadap umat Islam ni. Dia mahu memecah belahkan umat Islam. Itu sebenarnya. Yang ketiga, dia ada pakatan dengan musuh Islam. Berat juga. Ada pakatan dengan musuh Islam. Kalau dia orang Islam, dia ada pakatan dengan musuh Islam. Supaya orang Islam ni, contoh dia tu contoh panduan yang Allah SWT bagi kepada dia ni tidak lebih daripada panduan yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Seperti apa dia kita kata Injil ke misalnya, ataupun seperti kitab-kitab lain yang mana panduan yang hidup tak ada. Hadis-hadis ni hak praktikal, sudut praktikal kepada Quran tu hadisnya, tidak lebih daripada tu. Hak jelas, yang nyata, yang hidup, itulah hadis. Dia nak pisahkan, dia nak kata seseolahnya Quran ni lebih kurang kitab-kitab lain juga. Tak ada istimewanya, hanya teori saja. Teori saja. Dari segi amalannya tak ada. Dari segi amalan tak ada. Amalan bergantung kepada masing-masing. Tak ada panduan daripada Nabi SAW. Kita nak semayang, dah tak ada ayat kaifiat semayang lagu mana, ikut kita nak semayang lagu mana. Oh, bahaya. Bahaya lah. Ikut kita nak semayang lagu mana-mana. Dah bukan tak ada dalam Quran. Ayat 4 rakaat semayang zuhur ke apa. Mana ada. Kalau lagu tu boleh semayang ikut surah. Tujuan dia nak cerita Islam ni, agamanya teori saja, semayang ikut mana-mana. Tak ada panduan yang hidup, yang jelas, yang nyata diamalkan oleh Nabi SAW sekian lama semayang. Lagu tu supaya kita buat. Tak ada. Seperti agama lain, sebab tu dia tak ada panduan. Kalau kita nak cari dalam kitab dia, lagu ni ibadat, tak ada jelas. Seperti kita tu, kita boleh rayak daripada sebelum semayang lagi. Lagu ni air semayangnya, bata air semayang lagu mana, semayangnya lagu mana, lengkap, ada hadis. Kalau kita tolak hadis, tak ada lah. Hanya teori saja, rayak saja semayang lagu mana tak tahu. Tidak lengkap lah. Agama Islam ni tidak lengkap, lebih kurang agama lain juga. Tu nak rayak je. Kalau maknanya ajaran Nabi Isa lah, walaupun Nabi Isa tu bagi kita ni sempurna, tak ada masalah, cuma kita hujah kepada pokok dia ni. Dan dia kata Nabi Isa ni tak menikah kan, memang tidak menikah pun, tak menikah, dan tidak menikah, dan ajaran dia pun menggalakkan supaya tidak kahwin. Itu lebih baik, lebih suci. Orang yang tidak kahwin itu lebih baik. Kalau lagu tu macam mana orang ramai ni nak ikut? Kalau nak ikut Nabi Isa sendiri tak menikah, lagu mana dia hidup dengan isteri dia, dengan anak dia? Dia tak ada anak, tak boleh jadi panduan yang hidup. Teori saja. Lepas pada tu, kalau kita kata kita tak usah nikah lah, lebih baik. Praktikal kau cara lah betul.
Kan banyak kan ajaran-ajaran dia tu mana tidak jelas, tidak praktikal. Berbeza dengan Islam. Ya, kita boleh tahu Nabi SAW nikah hidup dengan isteri dia lagu mana, tahu dari mana-mana, daripada hadis. Tujuan dia ada maksud jahat ni, pakatan dengan musuh Islam untuk mengelirukan umat Islam, supaya umat Islam ni serupa dengan orang lain, tak ada lebih, iaitu ada teori saja, kitab saja, yang mana panduan dia tu tidak lengkap. Tu tujuan. Beratlah tu, penyakit berat tu, penyakit berat. Dan kita dalam berhujah dengan demon ni, pada anak yang paling baik iaitu kita hujah dengan Quran sendiri. Quran hak dia nak pakai tu. Sebab begini, cara-cara musuh Islam ni banyak cara. Dia nak mengelirukan orang Islam ni banyak cara. Tapi atas nama Islam juga. Sebab kalau atas nama lain, dulu lagi orang tolak. Dia sebab tu dia kena terima Islam. Dia kena terima Quran tu. Sebenarnya dia tak terima juga Quran. Dia tak pakai juga Quran tu. Saja dakwaan saja untuk mengelirukan orang. Ni beratlah ni. Ni berat lah. Boleh jadi. Kita tak tahulah siapa-siapa. Kalau kena dia kena, dia berasa. Kita tak tahu siapa-siapa hak mana satu daripada yang kita sebut tadi, tak tahu. Tetapi kalau macam ni, berat. Sebenarnya Quran pun dia tak mahu terima. Dan dia tidak boleh terima. Dia pun tak tahu. Kalau kita tolong rakyat ke dia, penipu lah. Akhir sekali Quran pun dia tak saya terima. Kalaulah dia ni betul ikhlas asalnya, cuma dia tidak faham saja. Akhirnya kalau dia nak pakai Quran juga, dia pun apabila kita bawa kepada benda tadi, penipu lah. Pas Quran tinggal. Kalaulah dia ni, dia nak pakai Quran sengerti. Banyak perkara apa-apa ni. Dia tolak misalnya Nabi Mi'raj lagu mana? Tak ada Mi'raj, ni kata. Tak ada Mi'raj. Tak ada Mi'raj. Ini semua mimpi ke ataupun gitu-gitulah, pengalaman rohani saja, kata dia. Bukan naik sungguh ke langit, nak naik lagu mana. Bapak dia tak terima. Bapak anti hadis ni tak terima lagi. Dia kata tak ada. Tak ada dalil daripada Quran. Ada daripada hadis. Mana ada dalam Quran? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Isra tu maknanya berjalan malam. Itu masih lagi datang bumi lagi. Mi'raj naik ke langit, mana ada dalam Quran? Dia kata tak ada. Orang-orang lagu ni payah. Dia kena lagu mana? Buat mari ayat Quran juga yang menunjukkan Nabi SAW memang naik ke langit. Memang naik ke langit. Iaitu apa dia? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dia telah melihatnya sekali lagi dekat sidratul muntaha. Dekat sidratul muntaha tu ada syurga jannatul ma'wa. Tu dalam Quran. Dalil yang menunjukkan Mi'raj tu ada. Bukan Isra' saja, Mi'raj pun ada. Sebab apa dia kata Nabi telah melihatnya? Nya tu siapa? Nya tu Jibril. Nazlatan ukhra, sekali lagi dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana dalam dunia ke Sidratul Muntaha ni? Mana Sidratul Muntaha? Kalau kita kata ada lah tu, mana-mana pokok bidara tu Sidratul Muntaha tu, pohon bidara mana-mana ada lah tu yang dimaksudkan. Tapi indah jannatul ma'wah, dekat dia tu ada syurga. Ada ke dekat pokok bidara mana-mana dalam dunia ni ada syurga pula? Tak lagi. Mesti dia ni angkasa lepas, di luar daripada ruang lingkup dunia, mesti dah. Tu dalilnya. Kalau kita guna lagu tu, susah dia. Susah. Menunjukkan hak mana ada dalam hadis tu sesuai dengan Quran. Ada juga dalam Quran. Bukan tak ada dalam Quran. Ada. Cuma pokok dia saja yang tidak faham. Tapi jadi masalah lah. Jadi sekarang ni jadi satu fitnah juga. Fitnah anti hadis. Orang panggil ingkar hadis. Ini jadi satu fitnah juga. Seperti mana fitnah ajaran sesat yang lain. Ini masuk dalam ajaran sesat jugalah ni. Masuk dalam ajaran sesat juga. Kalau anti hadis itu. Kita kena ingat hak ulama tarjih pendapat ni tak pakai hadis ini, dia tinggal hadis ni, dia pakai hadis lain. Itu bukan ingkar hadis, itu bukan anti hadis namanya. Bukan anti hadis tu lagu tu. Selalu kita jumpa ulama ni tak pakai hadis ni, tak pakai hadis ni. Tak apa, tapi dia pakai hadis lain. Dia tak pakai hadis tu. Dia bukan ingkar hadis, semua hadis tidak.
Ada pun pokok ingkar hadis ni, dia tak terima semua hadis. Apabila kita ahli sunnah ni desak-desak, akhir sekali dia kata bukan kita tak terima semua hadis, dia kata. Dia terpaksa mengaku juga. Tetapi kita tak terima hadis yang bercanggah dengan akal. Pula setarah lagi satu peringkat lagi. Mana-mana hadis yang bercanggah dengan akal, hak tu kita tak boleh terima. Itu pun tidak dalil. Dia saja kata, dia kata bercanggah dengan akal, belum tentu lagi bercanggah dengan akal. Dalam Quran sendiri banyak bercanggah dengan akal. Kalau lagi akhirnya demo-demo ni mukjizat pun dia tidak percaya. Mukjizat pun dia tak percaya. Dalam Quran banyak bercanggah dengan akal. Kalau lagu tu Quran pun tak terima. Dalam hadis dia kata mentasbihkan, menyerupakan Tuhan ni dengan makhluk. Sebab tu kita tak terima hadis. Hadis-hadis hak lagu tu. Sebab jadi musyabbihah kata dia. Mujassimah. Termasuk dalam dia guna istilah-istilah tu juga. Maknanya orang Islam ni jadi mujassimah, anggap Tuhan ni berjisim lah, anggap Tuhan ni serupa dengan makhluk lah. Sedangkan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau lagu tu dalam Quran pun ada juga. Dalam Quran pun ada juga yang menyatakan Tuhan ni nampak serupa dengan makhluk dari segi zahirnya. Misalnya dia katakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Tuhan, macam kita sebut tangan, nampak serupa juga dengan makhluk. Jadi kalau lagu tu ayat tu tak boleh pakai kau. Tak boleh pakai kau, tak kena. Sebab tu yang kita kata orang yang ingkar hadis ni akhirnya dia jadi ingkar Quran juga akhir. Sebab apa? Dalam Quran pun hak dia dakwa tak dia ada dalam hadis tu ada juga dalam Quran. Akhirnya dia akan tolak juga Quran. Itulah bahayanya. Itulah bahayanya. Sedangkan orang nak mengaji Quran tak boleh, orang panggil jadi alim tu payah, banyak perkara kena ngaji. Banyak perkara kena ngaji. Termasuklah hak tadi tu ulumul Quran ke apa tu. Dalam ulumul Quran tu hak tadilah sebab nuzul. Dalam sebab nuzul tu pula ada pula hak maudhu' banyak juga. Kena tapih pula situ. Kena tapih pula. Rohak jugalah, makan masa. Bukan senang-senang. Sebab tu lah kalau kita tengok, kita kaji molek apa ulama ni setengah-setengah perkara tu dia sepakat semua. Masalah kiblat ni mana ada khilaf. Mana ada khilaf. Padahal ayat tadi ada tu yang boleh jadi orang kita kata pakai kok mana-mana pun boleh, tidak menghadap kiblat pun boleh. Ada, tapi mereka tak faham gitu. Sebab apa? Ngaji molek. Sebab tu jadi serupa, tempat patut serupa dia serupa. Tempat tak boleh khilaf memang boleh khilaf. Jelas tak boleh khilaf. Tetapi tempat tak boleh khilaf, walaupun orang biasa nampak boleh khilaf sini, dia tidak khilaf. Orang mengaji semua tak ada khilaf. Memang jelas kalau kita perhati dalam ajaran Islam ni jelas kemas. Sistematik kemas. Dia tidak mudah nak rombak satu kali, tak boleh. Duduk di atas. Baiklah, kita balik kepada hadis ni. Safa dan Marwah tadi. Ni duduk atas ni Isaf. Asal ceritanya Isaf tu jatah orang lelaki. Cerita Nailah. Nailah. Orang kita pun ada juga nama Nailah. Ada bah dulu nama Nailah. Nailah lah. Nailah ni nama berhala di sini. Tapi tak boleh kau seseorang tu dibubuh nama Nailah? Tidak. Boleh. Tidak salah. Isteri Sayyidina Uthman hak mati kan, kena bunuh sekali dengan dia, putus jari dia ketika pemberontak pergi kepung rumah dia tu kan. Nama Nailah isteri dia. Ni cerita lain banyak. Ni kalau hak serupa ada nama Maimun. Orang kita nama Maimun. Maimun tu maknanya yang bertuah. Maimun dengan makna monyet pun ada juga. Mawah. Mana mawah ada juga. Tu kita tak kira. Kita pakai hak molek. Supaya juga di sini tidak Nailah hak ni dengan maksud berhala ni, tidak. Nailah dengan makna yang lain-lain. Hak ni kebetulan. Dan Nabi SAW tak ada larang orang pakai nama ni, tak larang. Asalnya manusia, tapi dia berzina
Cerita ni lah, cerita asal. Apabila berzina, maka ceritanya ditukar rupa dia jadi batu. Tapi riwayat itu tidak sahih. Riwayat itu tidak sahih. Ini cerita jahiliah lah, cerita jahiliah. Hak satu ni letak atas bukit ni, hak satu lagi letak atas bukit sana untuk jadi pengajaran kepada orang. Asalnya begitu. Lama kelamaan dia puja kat orang pula, jadi berhala. Asalnya untuk dapat pengajaran. Tak kenal, tak molek buat lagu ni. Tengok jadi lagu ni. Tetapi kemudian dipuja oleh orang jadi berhala. Tu cerita. Bila Islam hari dia paculah buat lah tu semua tu, tak ada dah, tak ada. Ni ceritanya. Hak lain-lain tu nampaknya tak ada apalah. Cuma tadi kalau kita baca apa ni, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham, dia ni seorang alim besar. Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham, seorang alim besar. Sehingga Aisyah mengatakan, kalau akulah Tuhan nak kurniakan anak, aku nak anak seperti Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham. Anak-anak dia ni juru-juru, baik-baik belakang, alim-alim saja. Aisyah kata, kalaulah dia nak dapat anak, kalau Tuhan nak kurniakan dia ni anak, dia nak anak seperti tu, seperti Abu Bakar. Maknanya orang hebat lah. Apa Abu Bakar kata bila dia dengar tafsiran Aisyah ni? Dia kata dia kata, inna hadha al-ilmu, inna hadha al-ilmu, inilah inna hadha, yani inna hadha tafsir al-ilmu, yani al-ilmu al-haqiqi. Sebab apa yang nak pegang ni takut setengah-setengah tu keliru, mana tak ada baris tu dia boleh jadi keliru. Lalu kan baca inna hadha al-ilma, ilma tu jadi badal ataupun atah bayan kepada hadha tu, tak kena kalau baca lagu tu. Tetapi al-ilmu jadi khabar kepada inna, bukan jadi badal ataupun atah bayan kepada hadha, tetapi dia jadi khabar kepada inna. Inna hadha al-ilmu, hadha tu jadi isim dia, isim inna. Al-ilmu tu jadi khabar inna. Inilah ilmu sebenar, inilah ilmu betul, ilmu sengoti. Apa? Ilmu sengoti. Sengoti tu ambil mana? Ilmu sebenar, ilmu sejati ambil mana? Ambil dia alif lam. Alif lam dia al-ilmu. Alif lam di sini orang panggil alif lam hakikat. Alif lam hakikat. Alif lam hakikat. Mana hakikat ilmu sebenar? Hak lagu ni lah orang panggil ilmu. Kalau hak main-main cetek-cetek budak-budak zahir itu bukan ilmu. Hak ilmu ni hak sulit, hak rumit. Mana orang-orang yang hebat saja yang boleh faham, seperti Aisyah ni. Inilah ilmu yang sebenar, kata dia. Sehingga orang-orang biasa ni pun jadi keliru. Dia boleh selesaikan. Itulah orang yang mempunyai ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar, alif lam tu alif lam hakikat orang panggil. Sebab dalam hadis kan, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya, kekayaan sejati bukan kerana banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan yang sebenarnya, kekayaan sejati ialah kekayaan jiwa. Al-ghina, al-ghina tu tadi kan ana terjemah makna kekayaan sejati, kekayaan sebenar. Ambil mana? Alif lam. Alif lam. Sebab itulah dalam memahami hadis gapo ni, dia tak dapat tidak kena dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu baru jejak, baru kita faham boleh. Kalau tidak tak siapa maksud. Apa ni? Lakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan yang sebenar, kekayaan sejati. Sejati itu ambil mana? Alif lam sebuti. Alif lam sebuti. Mana kedua-duanya ayat ini boleh, untuk ni pun boleh.
Hak lain-lain tu lebih kurang lah. Siapa ada maksud kita nak ayat tadi, siapa ada. Seterusnya sa'i, bab sa'i itu tidak berulang. Ini pun satu masalah khilaf juga. Tetapi dalam Muslim ni kebanyakan hadisnya disebutkan sa'i itu Nabi SAW buat sekali sahaja. Dan orang yang melakukan haji qiran pun melakukan sa'i sekali saja mengikut mazhab Syafi'i. Dalil mereka nya hak ni, sa'i itu sekali saja, tidak dua kali. Walaupun orang yang melakukan haji qiran sekalipun. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan sa'i pun dua kali, tawaf pun dua kali, orang yang melakukan haji qiran. Tapi hadis-hadis ini tidak menyokong pendapat mereka. Ini menunjukkan sekali saja sa'i itu. Ini masih lagi bab sa'i. Seterusnya bab idamatil haj at-talbiyah. Sekatulah, wallahu a'lam.